Kisah bermula dengan 4 sahabat yang bernama Aidan, Fakhrul, Hakim dan Azril. Mereka berkawan sejak kecil dan membesar bersama. Suatu hari mereka melakukan aktiviti hiking ke dalam hutan dan bercadang. Untuk camping di sana mereka merasa sudah lama tak melakukan aktiviti itu, kerana masing-masing sibuk dengan kerja. Namun tanpa mereka sedari, Aidan telah terpisah dari mereka. Mereka bertiga meneruskan perjalanan. Setelah Aidan baru tersedar bahawa dia telah terpisah dari kawan-kawannya, Aidan mula tercari-cari di mana kawan-kawannya pergi. Namun langsung tak ada respon. Setelah hampir malam dia mencari kawan-kawannya, dia kini berputus asa dan ketakutan. Fikirannya menjadi buntu. Dia mengenangkan nasibnya selepas ini. Tanpa Aidan sedar, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik dari belakangnya. Wanita itu sangat jelita dan seluruh tubuhnya bercahaya terang. Aidan terperanjat melihat wanita itu berdiri di depannya. Mata Aidan seakan terpukau dengan kejelitaan wanita itu. Aidan kelihatan gugup ketika bertanya sesuatu pada wanita itu. Aidan bertanya, "Saya Aidan, awak siapa? Saya kat mana ni? Saya tersesat tak jumpa kawan-kawan saya." Lalu wanita itu menjawab dengan lembut, "Nama saya Putri Adura. Saya tinggal di sini. Sini kampung saya. Kampung Sriwiduri." Kemudian Aidan bertanya, "Awak mesti tahu macam mana nak keluar dari sini. Awak boleh tolong saya?" Lalu Putri Adura menjawab, "Tuan jangan risau. Tuan ikut saya pulang ke rumah saya dulu. Esok kita sama-sama cari jalan keluar." Aidan diam kaku seolah dirinya dipukau oleh Putri Adura. Aidan dibawa pulang oleh Putri Adura ke rumahnya. Memperkenalkan seluruh keluarganya pada Aidan, mereka menyambut kedatangan Aidan dengan baik. Maka dengan ini bermulalah kisah penyatuan cinta antara dua dunia yang berbeza, antara dunia manusia dan dunia imajinasi. Dua minggu kemudian, mereka hidup bahagia di kampung Sriwiduri. Aidan dan Putri Adura telah sah menjadi pasangan suami istri. Hidup mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Aidan menyatakan perasaannya pada Adura dan berjanji takkan pernah meninggalkan Adura. Fakhrul dan Azril saling bertelagah sesama mereka setelah dapat tahu bahawa Aidan telah terpisah dari mereka. Mereka bertiga seharian mencari Aidan namun masih tak jumpa. Aidan pula masih berada bersama Putri Adura, seolah dia sudah lupa pada dunia asal dia. Kini sudah genap sebulan Aidan berada di kampung Sriwiduri. Aidan sentiasa bahagia bersama istrinya, Adura. Di dunia manusia, kawan-kawan Aidan terpaksa minta bantuan pada pihak berkuasa, ustaz dan beberapa orang kampung untuk mencari Aidan. Aidan kini sudah jauh melupakan siapa diri dia yang sebenar. Adura tak pernah walau sekalipun berenggang dengan suaminya itu. Sehinggalah satu hari itu, seorang ustaz telah melakukan solat hajat berjamaah di dalam hutan itu untuk diberikan petunjuk di mana keberadaan Aidan. Aidan yang tadinya sedang bahagia dan bergurau senda dengan Adura secara tiba-tiba terkejut melihat seluruh tubuh Adura mengeluarkan cahaya dan seluruh tubuh Adura memudar dan menghilang. Kini Aidan mula tersedar dan menjadi keliru dengan apa yang terjadi pada dirinya. Aidan meraung kesedihan kerana dia telah kehilangan istrinya yang tercinta, Putri Adura. Akhirnya, Fakhrul, Hakim dan Azril telah bertemu kembali dengan sahabat mereka yang seharian mereka mencari.
Mereka mendapatkan tubuh Aidan. Aidan meronta-ronta seperti hilang arah. Dia tak henti-henti menjerit nama Adura. Kawan-kawannya berusaha menenangkan Aidan. Kini Aidan telah dimasukkan ke hospital. Kawan-kawannya risau melihat keadaan Aidan. Pada malam itu Adura datang menemui suaminya. Aidan kelihatan sangat gembira. Aidan berpesan kepada Adura untuk Adura sentiasa di sisinya. Jangan pernah pergi lagi. Tiba-tiba Adura terus lenyap dari depan matanya. Aidan terkejut lalu dia tersedar dari tidurnya. Rupanya dia bermimpi. Aidan meraung kesedihan hingga juru rawat datang cuba tenangkan dia. Keesokan harinya, ketika kawan-kawannya datang, Aidan memberitahu kepada mereka bahawa dia sudah sebulan berkahwin dengan Putri Adura. Dan dia berkata lagi, dia ingin pergi berjumpa dengan istrinya. Kawan-kawannya saling berpandangan sesama mereka dengan penuh kehairanan. Fakhrul berkata, dah kahwin sebulan? Bila pula sebulan? Dia baru hilang 1 hari. Kemudian Azriel mencelah, dengan siapa pula dia kahwin ni? Siapa Adura? Kemudian mereka berkata kepada Aidan, kau dah tak betul ni. Nanti aku bawakan ustaz untuk kau. Suatu hari datang seorang ustaz untuk menasihati Aidan. Dia menyuruh Aidan agar banyakkan berdoa mohon kepada Allah, lapangkan hatinya dan dijauhi dari segala gangguan. Ustaz juga minta untuk Aidan melupakan Adura kerana manusia hanya boleh berkahwin dengan manusia. Air mata Aidan mengalir. Rasa serba salah dan berbelah bagi mulai bermain dalam fikirannya. Aidan berdoa agar Allah memberikannya kekuatan untuk melupakan segala apa yang terjadi pada dirinya. Kini, genap 2 bulan berlalu setelah peristiwa yang menimpa Aidan. Aidan kini bangkit dari kesakitan yang dia hadap selama ini. Dia kini lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, Aidan berjalan membawa gitarnya ke sesuatu tempat mencari ilham untuk lagu barunya. Dia mendaki sebuah bukit kecil di pinggir bandar, tempat di mana dia dan kawan-kawannya selalu lepak di waktu lapang. Sedang dia asyik bermain gitarnya, tiba-tiba muncul seorang perempuan yang dia sangat kenal. Dia adalah Putri Adura, wanita yang pernah menjadi istrinya. Adura mengajak Aidan ikut dan tinggal bersamanya. Oleh kerana cinta Aidan pada Adura yang sangat mendalam, Aidan sanggup untuk terus hidup bersama Adura buat selamanya. Dan akhirnya, Adura membawa Aidan pergi bersamanya dan tinggal di sisinya buat selamanya. Fakhrul, Hakim dan Azriel datang mencari Aidan di atas bukit itu. Namun mereka hanya terjumpa gitar milik Aidan dan sebuah buku nota. Lalu Fakhrul mengambil buku itu, lalu dia membaca kandungan di dalam.
ada lirik lagu yang berjudul Putri Imagi. Derasmu kan padam rasa ini yang makin menyala. Paranoia kau hadirlah, biar ku terkawal agar kau rasa yang tak terlewat. Relakah ku tepi semua rasa yang agar dapat aku temui dirinya yang kesunyian. Ku sedar kita berbeza, terpisah dari dua dunia. Relakah ku tepi semua rasa yang ada. Aku bisikkan padamu di awan, bicara yang dalam, mampukah ku tawan wajah yang selalu dalam bayangan, biar tak pernah kau terima imajinasiku hanya dirimu. Bersamamu kan aku bisikkan padamu di awan,
bicara yang dalam. Mampukah ku tawan wajah yang selalu dalam bayangan, biar tak pernah kau terima imajinasiku hanya dirimu. Andai pun ku mampu terbang denganmu, kan aku bisikan padamu di awan, bicara yang dalam.